sesi wawancara kita. Saya ada sedikit makluman lah untuk berkaitan dengan flow sesi kita. Yang pertama, kita akan menanyakan beberapa soalan kepada Cikgu Wan. Dan setiap satu soalan, Cikgu Wan terus jawab soalan tersebut. Okey, yang pertama. Dan yang kedua, sesi yang kita akan buat ni adalah sesi yang akan dirakamkan. So, Cikgu Wan okey? Okey, kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita boleh teruskan. Okey, saya nak ucapkan jutaan terima kasih pada Cikgu Wan sebab dapat hadir ke sesi wawancara dan dapat meluangkan masa bersama-sama kami. Okey, so Cikgu Wan sihat? Alhamdulillah, saya sihat. Cikgu Wan sekarang berada di mana, Cikgu Wan? Sekarang ada di rumah. Kejap lagi nak keluar kahwin. Okey, kalau Cikgu Wan dah bersedia, kita dah boleh start dah kot. Okey, Cikgu Wan? Boleh. Okey. Boleh teruskan. Okey, pertama sekali sebelum kita mulakan sesi kita, saya memperkenalkan diri saya. Saya nama diberi Nurul Adilah binti Mudim dan kami merupakan pelajar ISMP Matematik dan untuk pengetahuan kami juga, Cikgu Wan bukan guru matematik, betul? Cikgu, saya cikgu mata pelajaran sejarah. Oh, okey. So, untuk pengetahuan Cikgu Wan jugalah, kami kena buat sesi wawancara dua guru. Yang pertama guru matematik dan yang kedua guru selain matematik. Jadi, sahabat kami, Anissa memilih Cikgu Wan lah sebagai kita punya untuk buat sesi interview ni. So, terima kasih Cikgu Wan. Jadi, saya jemput pada sahabat-sahabat saya yang lain untuk kenalkan diri kepada Cikgu Wan. Silakan. Assalamualaikum. Cikgu dengar ke? Boleh dengar. Saya Nurani Sabiti Ismadi. Kita dah berapa kali dah jumpa. Jadi saya ni menetap di Kuala Terengganu dan akan masuk Tanjung Malim nanti. Okay. Silakan Cikgu. Nama saya Nur Azmina. Saya berasal daripada Rawang. Okey, seterusnya saudara Muhammad Soif, dia tak dapat buka mic. Saudara Muhammad Soif ni sama juga kesedaran kami SMP Matematik tapi berasal daripada Sabah, Lahad Datu. Okey. Untuk seterusnya, kami pun tak kenal lagi Cikgu Wan. Mungkin Nisa dah kenal kot sebelum ni dengan Cikgu Wan kan. So, boleh tak saya nak minta izin untuk Cikgu Wan perkenalkan diri Cikgu Wan dulu. Dia buat nama ke daripada asal mana-mana. Cikgu cerita dia. Okey. Silakan Cikgu. Boleh dengar ke? Okey, boleh. Okey, boleh ya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu Wan Muhammad Fazlillah bin Wan Osman, berasal dari Kuala Terengganu. Cikgu lahir pada 27 Ogos 1984. Tahun ini merupakan tahun yang ke-38 lah. Ulang tahun ke-38 cikgu. Cikgu mula berkhidmat sebagai guru pada 11 November. 11 November tahun 2008. Iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Duri Yang Mas, Bandar Al-Mutafi Billah Shah di Dungun, Terengganu. Sebelum cikgu bertukar ke sekolah sekarang, itu SMK Belara, Kuala Terengganu pada 1 Januari tahun 2011. Cikgu merupakan lulusan ijazah sarjana muda sastra dengan pendidikan, perkhususan major ekonomi dan major sejarah dan juga minor ekonomi. Tahun ini dah genap 13 tahun 6 bulan cikgu berkhidmat sebagai seorang guru. Cikgu bermula sebagai seorang guru akademik biasa, kemudian pernah menjawat jawatan sebagai warden asrama selama hampir dengan 7 tahun. Kemudian pernah juga menjadi setiausaha badan disiplin sekolah. Dan sekarang ini menjawat jawatan sebagai guru kanan mata pelajaran kemanusiaan bermula bulan September tahun 2018. Jadi itu sedikitlah latar belakang mengenai cikgu. Okey, terima kasih Cikgu. Salam perkenalan juga. Okey, 13 tahun tu adalah pengalaman yang paling lama saya rasa. Memang lebih pada 10 tahun kan. Jadi mungkin Cikgu boleh share untuk sesi kita pengalaman-pengalaman Cikgu dan sebagainya, insyaAllah. Okey, jadi kita bolehlah proceed kepada untuk soalan pertama, boleh Cikgu? Okey, boleh. Okey.
Untuk soalan yang pertama, bagi saya, bolehkah cikgu cerita sikit berkaitan dengan latar belakang cikgu sebagai macam mana, kira macam perjalanan cikgu ingin menjadi seorang guru, sebelum menjadi seorang guru, sejarah dan sebagainya. Okay, cikgu boleh ceritakan pengalaman cikgu ataupun flow kehidupan cikgu untuk menjadi seorang guru profesional, insyaAllah. Okey, sebenarnya cita-cita asal cikgu bukanlah nak jadi, kata nak menjadi cikgu, sebab saya percaya, cikgu percaya kita semua termasuklah anda semua mempunyai pelbagai cita-cita sejak daripada kecil dan mungkin sentiasa berubah apabila kita lihat mungkin kita lihat ada seorang ahli sukan yang berjaya, kita pun menyimpan cita-cita nak menjadi ahli sukan, ataupun kita melihat ada yang menjadi angkasawan, kita pun bercita-cita, menyimpan cita-cita untuk menjadi angkasawan. Tetapi mungkin Allah dah tetapkan, bahawa perjalanan hidup kita, dia dah tetapkan bahawa kita ini akan menjadi cikgu. Jadi itulah yang menyebabkan cikgu terjun ke dalam bidang perguruan ini, dan sebagai seorang guru yang telah ditetapkan untuk menjadi cikgu, cikgu suka, cikgu gembira, cikgu bangga dengan bidang pekerjaan yang cikgu ceburi sekarang ini. Okey, kerana bidang ini merupakan satu bidang yang sangat mulia, kerana kita bukan sahaja bertanggungjawab menyebarkan ilmu pengetahuan, tapi kita juga berpeluang untuk memperoleh sebanyak mungkin pahala, mungkin melalui didikan, melalui ilmu yang kita ajarkan kepada pelajar-pelajar kita. Dan bidang pendidikan ini memang satu bidang yang kata sebagai satu ladang pahala. Okey, ya mungkin tugas sebagai guru ini tidak menjadikan kita ini sebagai seorang yang kaya dari segi wang ringgit, tetapi insya-Allah tugas sebagai seorang guru ini akan menjadi bekalan kepada kita untuk dibawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala suatu ketika nanti. Okey. Okey, terima kasih cikgu atas jawapan yang diberikan. Jadi kita tahu sebagai seorang pendidik, ganjaran pahala yang sangat besar sebab kita mendidik seorang insan. Mungkin murid, sebelum murid masuk ke sekolah, kita tahu latar belakang family dia, dan di sekolah juga lah kita sebagai seorang guru bukan mengajar sahaja subjek yang kita ajar, bukan subjek, tapi dalam masa yang sama kita mendidik juga anak murid kita, kita motivasi dan sebagainya, insyaAllah. Okey, untuk soalan seterusnya, mungkin sahabat saya lain ada yang nak tanya untuk soalan yang seterusnya? Ya, saya. Okey, sejak daripada bangku sekolah lagi, cikgu dah melihat pengajaran daripada cikgu-cikgu, bekas-bekas cikgu-cikgu dahulu. Jadi ini sedikit sebanyak memberikan inspirasi kepada cikgu untuk bergelar seorang guru. Tambahan pula dalam keluarga cikgu ramai yang bergelar sebagai seorang guru. Ibu saudara, bapa saudara, malah sepupu-sepupu cikgu pun ramai yang bergelar guru. Jadi mungkin darah sebagai pendidik itu, darah sebagai guru itu mengalir dalam diri cikgu juga. Jadi itu yang membuatkan cikgu ditakdirkan untuk bergelar sebagai seorang guru. Okey, betul juga tu. Betul yang cikgu katakan tadi, kalau kita tengok kalau latar belakang kita seorang pendidik. Jadi kita mesti yang bawa-bawa ataupun adik-adik ataupun sebagai anak sendiri mungkin akan terikut juga jejak-jejak mereka, sebab kita dalam kelompok pendidik. Bila dalam kelompok nampak pekerjaan seorang guru ni begini. So kita bila dah kita nampak family kita semua macam mana jadi cikgu dan sebagainya, kat situlah timbulnya satu minat dengan kerjaya sebagai seorang pendidik, insyaAllah. Okey, untuk soalan yang seterusnya, sahabat yang lain ada nak tanya? Saya nak tanya, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya? Okey, untuk menjadi seorang guru yang berjaya, kita tidak hanya bergantung kepada ijazah yang kita ada semata-mata. Sebaliknya kita juga perlu mempunyai kualiti sebagai seorang guru, sebagai seorang sebagai seorang profesional. Okey, sebabnya tugas guru ini merupakan satu bidang profesional. Okey, jadi dalam diri kita ini, walaupun kita sudah mempunyai ijazah, walaupun kita sudah berilmu, tetapi kita tetap perlu mempunyai sikap ataupun sifat ingin tahu, sifat untuk sentiasa menambah ilmu pengetahuan, kerana ilmu ini begitu luas. Kita perlu sentiasa belajar untuk menyesuaikan diri dengan dunia pendidikan pada hari ini yang sentiasa berubah-ubah.
Kalau dulu kita belajar secara bersemuka di sekolah tetapi akibat daripada pandemik, kita mula belajar secara atas talian. Jadi mahu tidak mahu kita perlu menghadapinya, kita perlu belajar untuk bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang berlaku. Elakkan daripada terlalu mengeluh. Okey, kerana apa yang kita pelajari itu sebenarnya amat berguna kepada kita kerana kelebihan ini, kelebihan untuk kita mahir dari segi gadget, mahir dari segi perisian sebenarnya akan menambahkan lagi daya tarikan terhadap kualiti pengajaran kita dan ini akan menarik minat pelajar untuk belajar sebenarnya. Okay, jadi itu antara ciri yang perlu ada kepada seorang guru yang berjaya. Okay, yang kedua, seorang guru juga perlu mempunyai sikap kepimpinan. Guru yang unggul perlu mempunyai sikap kepimpinan. Kerana kita merupakan pemimpin kepada pelajar-pelajar kita. Malahan mungkin suatu hari nanti kita perlu ataupun kita ditakdirkan untuk menjadi pemimpin kepada organisasi. Jadi sejak daripada muda ini, okay, apabila anda posting nanti, jangan kata jangan takut. Jangan takut untuk memimpin organisasi, jangan takut untuk memimpin sesuatu tugas kerana itu akan menjadikan pengalaman kepada anda semua suatu hari nanti, akan memudahkan urusan kerja anda suatu hari nanti. Selain itu, seorang guru yang unggul, seorang guru yang berjaya juga perlu memiliki sikap proaktif, sikap positif. Perlu sentiasa committed dalam menjalankan tugas. Sentiasa amanah, kemudian perlu ikhlas, okay, sanggup berkorban masa, sanggup berkorban tenaga, kadang-kadang mungkin terpaksa berkorban wang ringgit, okay, dalam dunia pendidikan ini. Cikgu-cikgu juga perlu sentiasa suka berkongsi, okay, berkongsi sebanyak mungkin ilmu kepada pelajar, bukan setakat pelajar, mungkin kepada rakan setugas, okay, rakan setugas kita. Dan insya-Allah perlakuan positif yang kita tunjukkan ini akan menjadikan pelajar-pelajar untuk lebih menghormati kita nanti. Okay, malah di samping itu sebagai seorang guru juga kita perlu mempunyai sikap yang tegas tetapi dalam masa yang sama mempunyai sikap penyayang terhadap pelajar-pelajar kita. Okey, tegas maksudnya dalam memastikan disiplin pelajar itu mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Kerana kita tahu dalam dunia pendidikan hari ini adalah satu cabaran yang besar untuk menghadapi pelbagai ragam pelajar. Okey, jadi walau bagaimanapun jangan bimbang, jangan takut selagi mana tindakan yang kita ambil itu, ketegasan yang kita ambil itu disertakan dengan sikap ataupun sifat penyayang, insya-Allah pelajar-pelajar tidak akan menyimpan dendam terhadap kita. Malah mungkin kita akan menjadi guru yang sentiasa diingati oleh pelajar kerana ketegasan yang kita laksanakan buat kepada pelajar itu akan menjadikan pelajar lebih mengingati kita kerana mereka akan menganggap bahawa kita ini adalah sebagai guru yang sakna kepada mereka, guru yang sentiasa mengambil berat terhadap mereka. Okay, jadi itu antara ciri yang perlu ada kepada seorang guru yang unggul lah bagi cikgu. Okay, terima kasih Cikgu Wan. Banyak sangat ciri kepribadian yang kita boleh ambil untuk menjadi seorang pendidik yang berjaya, insya-Allah. Okay, betul Cikgu Wan kata ilmu pengetahuan tu sebenarnya yang first, ilmu pengetahuan. Kadang-kadang pengalaman saya sendirilah, untuk saya ceritakan pengalaman saya sendiri waktu saya buat latihan mengajar juga, buat PPG, praktikal. Walaupun kita ajar subjek matematik, tapi mereka pun kadang-kadang masuk juga, dia akan tanya juga kita untuk subjek lain juga. Jadi mungkin juga itu adalah kita sebagai seorang guru, kalau cikgu saya ada pesan juga, kalau kita tak tahu, kita yang cakap tak tahu. Dia kata insya-Allah esok saya akan bagi jawapan, macam tu. So, ya, betul. So kita sebagai seorang guru, ilmu pengetahuan itulah sangat penting. Luaskan lagi ilmu pengetahuan, bukan sahaja dalam bidang yang kita ambil, tapi bidang-bidang lain juga kita perlu ambil tahu juga berkaitan dengan ilmu-ilmu mereka. So untuk soalan seterusnya, okey, yang pertama sekali kita perlulah mempunyai kepribadian yang baiklah, yang boleh menjadi suri teladan kepada pelajar-pelajar kita, boleh menjadi contoh ikutan kepada pelajar-pelajar kita. Okey, sebagai seorang yang beragama Islam, sudah tentu kita perlu mempunyai akhlak yang baik yang sesuai dengan tuntutan Islam. Apabila kita mengajar di sekolah, mengajar di hadapan pelajar, bertuturlah dengan tutur kata yang baik. Okay, elakkan daripada tutur kata yang boleh menyinggung perasaan
perasaan pelajar. Okay, baru-baru ini pun ada viral tentang seorang pensyarah yang menuturkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Mungkin niat dia baik, tetapi dalam masa yang sama mungkin dalam dunia hari ini, dunia yang viral ini, kita juga perlu berhati-hati dalam setiap tindakan dan tutur kata, elakkan daripada tutur kata yang boleh menjerat diri kita, daripada diviralkan. Kerana sifat baik hati yang ditunjukkan oleh cikgu-cikgu itu akan lebih mudah disenangi dan disayangi oleh pelajar-pelajar, dan secara tidak langsung ini akhlak yang baik yang kita tunjukkan kepada pelajar ini akan memupuk nilai yang baik dalam diri pelajar itu nanti. Seterusnya, seorang guru juga perlulah sentiasa menjaga penampilan, penampilan diri yang baik, penampilan diri yang kemas, penampilan diri yang sesuai. Sebagai seorang guru, berpakaianlah seperti seorang guru, kerana penampilan kita di sekolah itu akan menjadi perhatian, akan menjadi perhatian kepada pelajar-pelajar sebenarnya. Elakkan daripada penampilan yang tidak sepatutnya, yang tidak sesuai sebagai seorang guru. Selain itu, bagi cikgu juga, setiap guru itu perlu memiliki kesabaran yang tinggilah dalam mendidik. Kesabaran dalam menghadapi kerenah pelajar-pelajar yang mempunyai pelbagai ragam, mempunyai tahap tahap IQ yang pelbagai. Dalam kelas itu ada pelbagai tahap pelajar, ada yang sederhana, ada yang lemah, ada yang sangat lemah, ada yang cemerlang. Jadi kesabaran dalam mendidik itu amat diperlukan, amat penting. Malah kawallah emosi kita, elakkan daripada perasaan marah menguasai diri kita, kerana perasaan marah ini kadang-kadang akan menyebabkan kita mengambil tindakan di luar kawalan yang boleh memberi kesan juga kepada kerjaya kita nanti. Jadi belajarlah untuk sentiasa bersabar. InsyaAllah kesabaran itu akan disertai kemudiannya dengan kejayaan, insyaAllah. InsyaAllah, terima kasih Cikgu Wan. Sebelum kita menjadi seorang guru pun, kita perlu didik juga diri kita. Macam mana kita nak jadi seorang guru yang profesional. Itulah Cikgu Wan kata, pertama sekali kena jaga tutur kata. Walaupun kita menganggapkan itu sebagai gurauan, tapi mungkin bagi orang lain itu bukan satu gurauan. Jadi sebagai guru, sentiasalah mengeluarkan kata-kata yang baik. Walaupun mungkin kalau kita rasa macam nak marah je lah, macam-macam rakan anak murid kan. Tapi kalau kita rasa nak marah, tahan sabar je lah. Kena sabar banyak je. InsyaAllah jangan cuba untuk elakkan mengeluarkan kata-kata kesan. Mungkin bagi kita itu benda yang biasa, tapi bagi pelajar mungkin itu perkataan yang mereka tidak terima lah, yang keluar daripada mulut seorang guru. So kita pun insyaAllah akan jadi seorang guru. Semoga kita juga boleh menjaga tutur kata kita, mengeluarkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu juga satu doa, insyaAllah. Untuk soalan seterusnya, saya bagi kepada saudari Azmina. Ada? Okay, silakan. Apakah ciri atau sifat yang cikgu rasakan perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru unggul? Untuk menambah baik kepribadian guru, seperti yang telah saya nyatakan tadi, kita perlulah jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin, sama ada melalui pembacaan, melalui pengalaman. Kerana dalam dunia pendidikan tanpa sempadan hari ini amat mudah untuk kita memperolehi ilmu sebenarnya. Kalau tidak melalui pembacaan pun melalui video, melalui perkongsian sama ada di dalam YouTube dan sebagainya. Tambahlah sebanyak mungkin ilmu dan kemahiran, kerana ianya amat berguna untuk kita berhadapan dengan pelajar-pelajar kita pada hari ini yang lebih kadang-kadang tu lebih advance daripada kita. Pelajar-pelajar hari ini terdedah dengan macam-macam ilmu. Kalau kita tanya mereka berkaitan dengan gadget, berkaitan dengan media sosial, mereka kadang lebih hebat daripada kita. Jadi kita pun sama, jangan ketinggalan. Kerana kalau kita nak menguasai pelajar, kita kena menguasai apa yang mereka minat juga. Seterusnya, sebagai seorang guru juga kita perlulah menyemai dalam diri kita itu sikap suka membantu.
antara satu sama lain. Okey, setiap masalah itu kita perlu kongsikan supaya kita dapat jalan penyelesaian daripada rakan-rakan setugas. Okey, kita perlu sentiasa mempermudahkan. Okey, kalau prinsip hidup cikgu, prinsip kerja cikgu suka mempermudahkan urusan orang lain. Jika ada rakan-rakan setugas mempunyai masalah, mereka datang jumpa dengan cikgu, mereka share masalah mereka, cikgu akan sedaya upaya untuk menyelesaikan masalah mereka, bantu bimbing mereka, beri tunjukkan jalan keluar kepada masalah yang dihadapi oleh mereka. InsyaAllah apabila kita mempermudahkan urusan orang lain, Allah akan mempermudahkan urusan kita, kerana setiap daripada kita ini mempunyai kepakaran, mempunyai kelebihan masing-masing. Oleh itu jangan loket, okay? Jangan kedekut untuk berkongsi ilmu, berkongsi pengetahuan kita. Okay, betul lah Cikgu cakap apa yang perlu kita buat penambahbaikan untuk menjadi seorang guru juga. Yang pertama, jangan berhenti untuk kita menuntut ilmu. Macam Cikgu kata, kita sebagai seorang guru pun sebenarnya perlu tahu isu semasa, sebab kita tahu murid zaman sekarang ni tak macam zaman dulu. Murid zaman sekarang ni sangat-sangat hebat lah. Dan lagi zaman sekarang kan ada TikTok kan, jadi kita pun mungkin boleh gunakan aplikasi tersebut untuk kita sampaikan ilmu juga. Jadi bila kita masuk kelas, bukan kita hanya terus mengajar saja, mungkin kita akan share sedikit berkaitan dengan teknologi, sebab benda tu zaman sekarang anak murid ni lebih kepada pengetahuan yang melibatkan teknologi, inovasi ni. Jadi bila kita cerita awal-awal masuk kelas pun kita dah cerita benda tu, so diorang dah semangat, barulah kita masuk pembelajaran dan seterusnya. Berkaitan apabila kita berkongsi sesuatu yang diminati oleh pelajar, mereka akan lebih memberi perhatian kepada kita. Maksudnya apabila masuk ke kelas itu perlu ada set induksi, bukan terus mengajar, sebaliknya kita cuba dapatkan perhatian daripada pelajar itu melalui perkongsian melalui isu-isu semasa yang berlaku. Barulah kita boleh dapatkan perhatian daripada pelajar itu sehingga kepada habis sesi PDP kita. Betul-betul. Itu sangat penting kan cikgu. Okay. Lepas tu lagi satu yang cikgu cakap adalah berkaitan dengan apabila kita permudahkan urusan orang, insyaAllah Allah akan permudahkan urusan kita. Itu satu yang kita perlu pegang jugalah untuk jadi seorang guru, seorang pendidik, di mana bila kita sentiasa permudahkan urusan orang, insyaAllah nanti Allah akan permudahkan juga urusan kita. Jadi sentiasalah ringankan tulang, sentiasa menawarkan untuk kita bantu guru-guru ataupun murid-murid sesiapa sahaja untuk yang perlukan bantuan, untuk kita sama-sama bantu mereka dalam menyelesaikan masalah dan sebagainya, insyaAllah. Okey, untuk soalan seterusnya. Jadi tadi cikgu dah share banyak ciri-ciri kepribadian yang perlu ada sebagai seorang guru. Jadi boleh tak cikgu share kepribadian yang tidak sepatutnya ada sebagai seorang guru? Okey, kepribadian yang perlu dielakkan oleh cikgu-cikgu, yang pertama, elakkan daripada mempunyai perasaan iri hati terhadap kejayaan orang lain lah. Okay, kerana apabila anda memasuki bidang pendidikan, apabila anda ditempatkan di sekolah nanti, sudah tentu dalam kalangan rakan setugas kita ada yang kata yang hebat, yang cemerlang, yang kata berjaya menempuh pelbagai kejayaan. Okay, elakkan daripada perasaan iri hati, sebaliknya jadikanlah kejayaan mereka itu sebagai pemangkin. Okay, untuk kita lebih cemerlang juga suatu hari nanti. Kita boleh berkolaborasi dengan mereka, boleh belajar sesuatu daripada kejayaan mereka itu. Okay, yang kedua, sebagai seorang guru juga, jauhkan diri kita daripada sikap lepas tangan terhadap masalah yang berlaku di sekolah. Contohnya, mungkin dari segi disiplin pelajar, kerana setiap guru itu bukan guru disiplin. Okay, setiap guru merupakan guru disiplin. Jadi dalam menghadapi pelbagai kerenah pelajar pada hari ini, sudah tentu kita sebagai guru perlu bukan sekadar hanya mengambil tindakan hukuman semata-mata untuk mengatasi masalah disiplin. Sebaliknya kita sebagai seorang guru sebenarnya perlu menyelami diri pelajar itu, mendekati pelajar, kerana setiap masalah yang timbul sebenarnya mempunyai sebab-sebab tertentu. Okay, jadi melalui sebab yang kita boleh kenal pasti, ini faktor yang kita boleh kenal pasti itu, nanti kita akan mudah untuk mencari jalan penyelesaian. Okay, seterusnya, sebagai seorang guru juga, kita tidak boleh terlalu berkira, okay, dalam menjalankan tugas.
sebaliknya gunakan peluang yang ada itu jika kita dilantik untuk mengetuai sesuatu jawatan kuasa dan sebagainya itu, jangan menolak. Sebaliknya jangan menolak ya. Sebaliknya jadikan ia sebagai satu peluang kepada kita, kepada anda semua untuk memperolehi sebanyak mungkin pengalaman melalui tugasan-tugasan amanah yang diberikan itu. Kerana ianya akan menambahkan lagi pengetahuan dan kemahiran kita dan seterusnya akan mempermudahkan itu tugasan kita pada masa akan datang. Jadi itu bagi cikgu antara perkara-perkara yang perlu dielakkan oleh seorang guru. Okey, terima kasih cikgu. Betul cikgu kata elakkan, kalau kita jadi seorang guru ni, elakkan untuk kita ada rasa satu sifat iri hati dalam diri sebab benda tu tak membawa ke mana pun. Walaupun kita nampak kejayaan orang, mungkin dengan cara kita mendekatinya, macam kita tahu siapa guru profesional. So bila kita dah tahu siapa dan mungkin kita boleh mendekatinya dan mendapat beberapa tips mungkin. Jadi kita gunakan tips yang mereka bagi untuk kita applykan dalam kehidupan kita menjadi seorang pendidik, insyaAllah. Okey, lepas tu juga kita tak boleh juga elakkan juga kita menjadi seorang guru untuk assume setiap permasalahan pelajar. Contoh macam kebiasaannya lah, pelajar tak ada ke sekolah yang kerap. Jadi cikgu ni akan assume pelajar ni malas. Tapi kita tak boleh terus direct kita mengatakan yang pelajar tu malas. Mungkin kita, macam cikgu kata, mungkin ada sebab kenapa pelajar tidak hadir ke sekolah. Bukan terus kita labelkan dia sebagai seorang pelajar yang malas. Tak boleh. Sebab bila mungkin kalau kita sendirilah, kita sendiri dulu pernah jadi murid, bila kita tak dapat hadir ke sekolah dengan sebab-sebab tertentu yang tak dapat nak elakkan, bila dengar cikgu cakap kita malas, kita jadi macam down. Dia akan auto down. Jadi akan datang nanti macam jadi termalas lah. Sebab tu kita kita cakap sebagai seorang guru pun perlu mengeluarkan kata-kata yang baik. Sebab kata-kata tu kan satu doa. Jadi bila kita sedang cakap pelajar tu malas, lama kelamaan memang pelajar tu akan malas. So untuk kita elakkan benda tu, kita akan pergilah menghadap dengan pelajar, mungkin dengan cara berdua. Mungkin dia akan lebih meluahkan lah untuk kenapa dia tidak hadir ke sekolah. Pada faktor yang utama adalah faktor family lah, keluarga. Itu adalah salah satu. Okey, untuk yang seterusnya, soalan yang seterusnya. Sebagai seorang guru, kita perlulah memberi tunjuk ajar melalui tauladan yang baik. Jangan jadi seperti ketam yang mengajar anaknya berjalan lurus. Sebagai seorang guru, kita perlu, kalau berpakaianlah seperti seorang guru. Kalau bercakap, bertutullah seperti seorang guru. Kalau berjalanlah seperti seorang guru. Cubalah dampingi pelajar-pelajar kita itu sebaik mungkin, seperti yang Cikgu Nur Adilah dah sebutkan tadi. Apabila kita dekat dengan pelajar, kita akan lebih memahami mereka. Kalau ikut pengalaman cikgu sendiri pun, kalau dulu pada peringkat awal mengajar, tentu sekali ada perasaan kurang sabar, perasaan nak marah. Tetapi bila lama kelamaan berada dalam dunia pendidikan, lebih-lebih lagi cikgu mengajar di sekolah di kawasan pinggir bandar, rupanya pelajar ini, ragam yang mereka tunjukkan ini sebenarnya ada kaitan dengan latar belakang keluarga mereka juga. Ada dalam kalangan mereka ini yang memang betul-betul datang daripada keluarga yang susah, ada anak yatim. Ada juga dalam kalangan mereka ini datang daripada keluarga yang bermasalah seperti ibu bapa yang berpisah. Ada yang ada dalam kalangan mereka itu, ada ahli keluarga mereka itu yang terlibat dengan najis dadah. Jadi sedikit sebanyak mempengaruhi diri mereka. Jadi adalah menjadi satu tugas kepada kita, kepada anda semua nanti apabila masuk ke dalam dunia pendidikan, cuba kenal pasti, selami diri pelajar itu, kerana itu insyaAllah akan memudahkan kita untuk mendekati pelajar, memudahkan kita untuk mengubah diri pelajar itu ke arah yang lebih baik. Tugas cikgu bukan setakat mengajar di dalam kelas, bukan setakat menyampaikan ilmu, tetapi memberi didikan yang sepatutnya, menjadikan mereka ini, pelajar-pelajar ini, sebagai seorang yang hamba Allah yang bertakwa. Okey, insyaAllah betul juga apa yang cikgu katakan. Yang pertama sekali, kita mestilah sebagai seorang guru mesti tunjukkan teladan yang baik.
saya kalau kita sebagai seorang guru, penampilan tu yang utama. Kadang-kadang walaupun kita keluar daripada sekolah, kita akan bawa satu aura seorang guru. Walaupun kita tak tunjukkan pun yang kita ni seorang guru, tapi orang lain, orang keliling kita, bila nampak kita mesti ni mesti seorang guru, betul tak? So kita bawakan aura tu kuat sampai keluar. Walaupun kita kat luar pun kita mungkin tak akan name tag ke apa kan. So kita tahu kalau nak membezakan cikgu dan pekerja-pekerja lain hanya ada name tag. Itu sahaja. So bila kita keluar daripada sekolah, walaupun kita tak akan name tag, tapi aura seorang guru tu masih melekat lagi kat kita walaupun bukan di kawasan sekolah. So kat mana-mana orang boleh tahu, oh ini seorang guru. Sebab orang luar juga persepsi mereka dengan seorang guru, dia sangat hormat kepada guru-guru. Walaupun kita bukan mengajar mereka, walaupun kita bukan mengajar mereka, tapi title sebagai seorang guru tu sangat dipandang tinggi oleh masyarakat. So kita sebagai seorang guru kena menjaga nama baik guru, kena penampilan, so kena tunjukkan teladan yang baik. Sebab bila kita once kita dah tunjukkan teladan yang terbaik, dia akan memberi efek kepada guru-guru lain juga. So setiap tindakan apa yang kita nak buat, fikirlah 2-3 kali. Adakah benda tu betul ataupun sebaliknya. Okay, yang kedua, berkaitan dengan berdamping dengan pelajar. Kalau ikut apa yang kita tahu, sebenarnya pelajar kelas belakang sangat menghormati guru berbanding pelajar depan. Sangat mengingati jasa seorang guru walaupun mereka dah habis sekolah. Sebab bagi cara kita mengajar mereka pun sangat berbeza. Tak sama macam kelas depan dan juga kelas belakang, tak sama. Mungkin dengan cara kita mengajar budak kelas belakang dengan penuh kasih sayang, kita mungkin tak boleh, mungkin mereka ni kurang kefahaman dalam pelajaran dalam beberapa subjek. Tapi bab-bab menghormati, bab-bab minta tolong, mereka sangat laju berbanding dengan budak kelas depan. Jadi kita perlu jugalah, mungkin budak kelas belakang ni kita memang banyak masalah, tak lari daripada masalah keluarga ataupun masalah personal sendiri dan sebagainya lah. Tapi kita perlu didik mereka, kita kena berikan kasih sayang juga kepada mereka. Bukan dengan cara kita sentiasa marah, ada orang malas ke, marah, tak siap kerja, marah dia itu ni. Itu adalah cara yang tak patut juga kita buat untuk pelajar kelas belakang. Sebab mereka memerlukan seorang guru yang penyayang, yang sentiasa memahami diri mereka. Kalau kita nak faham diri mereka, kita kena masuk dalam dunia mereka. So mungkin itu adalah salah satu cara ataupun tips untuk kita boleh gunakan untuk satu hari nanti bila kita dapat mengajar. Sebab kita tak boleh pilih, betul tak cikgu, untuk kita mengajar ke depan atau ke belakang. Dia secara randomly, betul tak? Ya, setiap cikgu itu akan diberi kelas yang berbeza. Ada yang akan dapat kelas depan, ada yang kelas tengah, ada yang kelas belakang. Barulah kata adil, barulah sama-sama dapat rasai pengalaman mengajar pelajar yang datang daripada tahap yang berbeza. Betul cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan seterusnya. Nak tanya lagi? Ya cikgu. Okay. Yang boleh berikan kepada kami bakal insan guru profesional ni. Apa dia? Kurang jelas. Boleh ulang balik? Apakah antara nasihat-nasihat yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Okey. Yang pertama, apabila bergelar seorang guru, ikhlaskan. Okay, ikhlaskan niat kita untuk mendidik ini adalah kerana Allah Ta'ala. Setiap pagi, okay, apabila kita keluar daripada rumah, apabila kita hidupkan kereta nak datang ke sekolah, jangan lupa niatkan agar kedatangan kita ke sekolah itu adalah untuk mendidik pelajar, bukan sahaja menjadi seorang insan yang berilmu, tetapi juga agar mereka menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa. Kerana bidang kedatangan kita ke sekolah dengan niat yang betul itu akan menjadi satu amal kepada kita, akan menjadi satu kalau dulu berperang itu ke jalan Allah, cikgu apa panggil apa tu ayat dia tu, nak pergi berjuang ke jalan yang sepatutnya lah. Jadi kita ikhlaskan niat kita itu. Okey, yang kedua, nasihat cikgu kepada anda semua sebagai bakal guru, bekerjalah untuk mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya ingin mencari penghargaan ataupun pujian daripada manusia semata-mata. Okey, keberkatan ataupun nikmat yang kita perolehi daripada tugas mulia sebagai seorang guru ini datang dalam pelbagai bentuk.
Okey, kalau kita tidak diberi penghargaan, tidak diberi anugerah, tidak diberi kata CJ penghargaan sekalipun, ataupun tidak diberi pujian daripada rakan setugas sekalipun atas kerja buat kita, insya-Allah nikmat yang ataupun tugasan yang kita buat itu akan mendapat ganjaran daripada Allah dalam pelbagai bentuk sebenarnya. Jika kita berlapang dada, insya-Allah kita akan diberi nikmat seperti keluarga yang bahagia, tugas-tugas kita dipermudahkan. Mungkin suatu hari nanti apabila dah ada anak-anak, kita akan mendapat anak-anak yang hebat, yang cemerlang, okey. Hati kita sentiasa tenang, kemudian rezeki sentiasa mencukupi. Jadi itu semua antara nikmat yang akan kita perolehi jika kita bekerja dengan niat untuk mencari keredaan Allah, bukan mencari pujian daripada manusia semata-mata. Dan yang ketiga, cikgu ingin nasihatkan kepada anda semua sebagai bakal guru dalam dunia hari ini, elakkan daripada kata masuk dalam dunia pendidikan ini adalah untuk mencari glamour semata-mata. Dalam dunia hari ini cikgu lihat terutama dalam media sosial lah. Sebahagian kecil, bukan semua, sebahagian kecil daripada guru ini ada yang mengambil kesempatan untuk mencari glamour untuk untuk mendapat viral. Melalui sama ada Instagram, TikTok dan sebagainya. Tidak salah sebenarnya. Tidak salah untuk kita berTikTok, untuk kita mempunyai follower yang ramai di mana-mana akaun media sosial. Tetapi gunakanlah kelebihan itu dengan cara yang betul, dengan cara yang bermanfaat. Kalau nak berTikTok, berTikToklah untuk menyebarkan ilmu, bukannya berTikTok untuk joget-joget ataupun menari, kerana itu akan menjadi buah mulut sebenarnya kepada orang luar. Kalau dalam permainan sukan badminton akan menjadi bola tanggung. Akan menjadi bola tanggung. Memberi peluang kepada orang luar untuk memandang serong terhadap dunia pendidikan, terhadap cikgu-cikgu hari ini. Mungkin mereka akan menganggap adakah ini kualiti seorang guru yang akan mendidik anak-anak mereka. Jadi elakkan perkara itu kerana ianya akan mencemarkan imej dunia perguruan ini sebagai sebagai tugas yang mulia, tugas yang profesional. Jadi itu antara nasihat cikgu lah kepada anda semua. Terima kasih cikgu atas nasihat yang diberikan. Yang pertama sekali berkaitan dengan niat. Ya betul, setiap pagi sepatutnya kita kena mulakan niat kita. Tujuan kita untuk datang ke sekolah, apa tujuan kita? Kalau kita tujuan untuk mendidik, insyaAllah ada pahala untuk mendidik. Tapi kalau tujuan lain, sebaliknya lah, wallahu a'lam bishawab. Okey, yang kedua, kita kerja ni sebagai seorang pendidik juga kita nak cari redha Allah. Apa-apa pekerjaan tu sebenarnya kita perlukan redha Allah. Kalau kita buat satu pekerjaan tak dapat redha Allah, dia macam seolah-olah tersia-sia. Tapi kita usaha juga untuk cari redha Allah. Dan yang terakhir adalah kita kata elakkan untuk jadi seorang guru ni, title seorang guru untuk jadi glamour. Sekarang tengah viral adalah aplikasi TikTok. Jangan jadikan aplikasi tu sebagai kita punya macam kepuasan diri. Tapi kita gunakan aplikasi yang anak murid sekarang ni gunakan untuk kita sampaikan ilmu. Banyak je kita dapat lihat di dalam TikTok yang bagi motivasi, yang mengajar subjek matematik dan subjek sejarah ke mungkin. Semualah. Mungkin itu salah satu platform untuk kita sampaikan ilmu. Bukan kalau kita ajar secara bersemuka, kita ajar hanya murid kita saja. Tapi dengan platform-platform macam tu, satu dunia boleh tengok. Jadi penyebaran ilmu yang kita ada, kita share kepada ramai lagi orang. Jika ramai orang tahu ilmu yang kita sampaikan, itu pun merupakan salah satu ladang pahala kita. Bila mereka dapat ilmu yang apa yang kita sampaikan, insyaAllah. Okay, mungkin ada sedikit soalan tambahan untuk cikgu juga. Berkaitan dengan, saya nak tanya jugalah, mungkin cikgu boleh share sedikit pengalaman macam mana cikgu melayani ragam-ragam anak murid di sekolah. Mungkin cikgu ada pengalaman mengajar murid di kelas yang belakang, mungkin sikap mereka berbeza dengan pelajar kelas hadapan. So macam mana cikgu hadapi perangai-perangai mereka? Macam mana cikgu beri nasihat dan sebagainya? Mungkin cikgu boleh share pengalaman-pengalaman cikgu yang boleh kita ambil, insyaAllah. Silakan cikgu.
Okey, yang pertama kita hendaklah sebagai seorang guru ni hendaklah kata berlapang dada. Kerana kita tidak semestinya apabila ditempatkan di sekolah itu, mungkin ada dalam kalangan kita yang ditempatkan di sekolah elit, sekolah bersama penuh, mungkin ada yang ditempatkan di sekolah pedalaman yang terdiri daripada pelajar yang mempunyai pelbagai tahap keupayaan. Jadi kita kena berlapang dada. Kalau dahulu cikgu sendiri pun mempunyai kata sikap kurang sabar, pemarah, kadang-kadang tu terlepas juga kata-kata yang tidak sepatutnya kepada pelajar, tetapi lama kelamaan cikgu belajar daripada pengalaman, cikgu merasakan kata sikap pemarah itu bukanlah suatu langkah penyelesaian untuk menghadapi pelbagai ragam pelajar. Sebaliknya cubalah untuk kita sentiasa mendekati pelajar seperti yang cikgu telah sebutkan tadi, ambil berat terhadap pelajar, selami kehidupan mereka, latar belakang mereka, supaya masalah yang timbul itu dapat diatasi. Malah kalau kita nak memberikan denda kepada pelajar, berilah denda yang membina. Boleh memberikan denda yang membina kepada pelajar, bukan hanya denda yang mendatangkan kesakitan semata-mata. Kerana denda yang membina ini dapat mengelakkan pelajar-pelajar daripada menyimpan dendam kepada kita. Kalau dulu cikgu ada pengalaman kereta cikgu pernah dicalakan oleh pelajar. Kalau di sekolah-sekolah pun ramai dalam kalangan cikgu-cikgu pun pernah mempunyai pengalaman yang sama. Jadi apabila cikgu terfikir balik, sebenarnya ini mungkin juga datangnya daripada denda yang mendatangkan kesakitan tanpa disertai dengan kata nasihat kepada mereka. Jadi kalau kita nak mahu elakkan daripada tindakan-tindakan seperti itu, biarlah tindakan yang diambil itu berpada-pada dan disertai dengan nasihat. Malah cikgu juga kalau ikut pengalaman semasa menjadi kata warden asrama yang kalau musim bulan puasa, mereka lemparkan mecung dekat tingkap rumah warden, kemudian macam-macam lah. Tetapi apabila kita cuba rapat dengan pelajar, dekat dengan pelajar, jadi kita mudah untuk kita juga sebenarnya untuk mendapat maklumat siapa yang kata terlibat melakukan bermain mecung dan sebagainya, melanggar peraturan itu. Jadi di sekolah nanti biarlah ada pelajar yang kata yang boleh menjadi mata-mata kepada kita sebagai seorang guru jugalah. Selain itu ada lagi lah pengalaman lain, pengalaman menghantar pelajar pada tengah malam yang terkena dengan gangguan histeria dan sebagainya. Jadi sebenarnya pengalaman-pengalaman ini menjadikan pelajar itu lebih dekat dengan kita, kerana mereka menganggap bahawa kita ni adalah seorang guru, seorang penjaga kepada mereka ketika di asrama yang betul-betul mengambil berat. Dan sehingga kali ini pun memang kata mereka masih ingat kepada kita. Kalau hari raya mereka akan berikan ucapan kata-kata selamat hari raya kepada kita. Jadi itu adalah suatu kepuasan lah kepada kita, menunjukkan bahawa apa kesan didikan kepada kita kepada mereka itu betul-betul menjadi. Itu antara kata tindakan yang cikgu ambil lah untuk menghadapi pelbagai ragam pelajar. Okey, terima kasih cikgu. Kalau saya dengar pengalaman cikgu sampai kereta kena salah, mungkin tu pengalaman yang wajib kot untuk seorang guru. Mungkin betul juga bila kita nak denda ni sebenarnya denda yang memberi pengajaran, bukan yang denda yang kita buat dia malu. Setengah cikgu kan denda menyebabkan orang lain sampai tahu, orang kelas-kelas lain tahu yang dia kena denda. Jadi itu adalah akan ada rasa malu lah terhadap diri pelajar tu sendiri. Mungkin lepas kita denda dengan cara yang tidak memalukan, dan mungkin selepas denda tu kita kena beritahu juga kepada pelajar kenapa cikgu denda awak macam tu. Supaya pelajar tahu dalam masa yang sama kita denda, dalam masa yang sama kita memberi sedikit motivasi lah. Mungkin bukan kita denda dan biarkan macam tu je. Sebab pelajar ni walaupun dia tahu je kenapa dia kena denda, tapi bila kita bertanya dan nasihat mungkin dan juga nasihat tu kena hati ke hati lah, tak boleh nasihat dengan dalam keadaan marah. Bila kita nasihat dalam keadaan marah dia tak sampai, pelajar tak akan boleh terima nasihat-nasihat kita. Jadi bila kita beri nasihat dengan penuh kasih sayang, insyaAllah pelajar dapat menerima nasihat-nasihat tu dan dia ambil, digunakan dalam kehidupan dia, insyaAllah. Okay, mungkin tu sahaja daripada kami, insyaAllah. Mungkin cikgu ada kata-kata terakhir buat kami ke yang bakal menjadi seorang guru, seorang pendidik yang boleh menjadi seorang pendidik yang berjaya, insyaAllah, yang profesional, macam
seperti cikgu juga, mungkin ada sedikit kata-kata terakhir insyaAllah. Silakan cikgu. Okey, sebelum mengakhiri wawancara ini, cikgu doakan insyaAllah suatu hari nanti apabila anda sudah ditempatkan di sekolah, anda akan menjadi guru yang berjaya. Okey, guru yang disenangi oleh rakan setugas, guru yang disayangi oleh pelajar-pelajar. Semoga didikan, tunjuk ajar, kebaikan anda semua itu akan menjadi asbab untuk pelajar-pelajar menarik tangan kita semua untuk memasuki syurga suatu hari nanti. Ingatlah bahawa tugas sebagai guru ini adalah merupakan tugas yang sangat mulia. Bidang perguruan ini merupakan suatu kata ladang pahala. Membentuk tugas untuk membentuk manusia, membentuk pelajar menjadi manusia yang berguna kepada agama, kepada bangsa, kepada negara adalah antara semulia-mulia tugas. Walaupun menjadi guru tidak kata seperti yang cikgu telah sebutkan tadi, menjadi guru ini bukan tidak akan menjadikan kita ini seorang yang kaya raya di dunia, tetapi insyaAllah doa daripada anak-anak didik kita yang berjaya itu nanti akan menjadi bekalan kepada kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manfaatkanlah ketetapan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita untuk bergelar sebagai seorang guru dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan peluang ini dengan kata jangan sia-siakanlah peluang yang telah ditetapkan ini untuk anda bergelar sebagai seorang guru yang insyaAllah yang terbaik kepada agama, bangsa dan negara. Jadi itulah harapan cikgu, doa cikgu, kata-kata akhir daripada cikgu kepada anda semua. Okey, terima kasih amin ya rabbal alamin atas doa yang cikgu berikan kepada kami, insyaAllah. Semoga kami boleh mengambil sedikit tips yang cikgu sampaikan tadi, sedikit ilmu, insyaAllah kita boleh applykan dalam kehidupan kita insyaAllah satu hari nanti sebagai seorang pendidik. Okay. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Cikgu Wan atas kesudian Cikgu Wan untuk hadir ke sesi wawancara kita dan dapat meluangkan masa bersama kami hampir 1 jam setengah saya rasa. Daripada start pukul 10.30, ini dah pukul lebih 1 jam lah. So kami minta maaf atas segala kekurangan yang kurangnya hadirnya pada diri kami. Dan terima kasih pada Cikgu Wan untuk meluangkan masa bersama kami. So terima kasih banyak saya ucapkan pada Cikgu Wan. Dan saya wakil daripada ahli kumpulan saya ingin memohon maaf dan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Mak Zahir Batin kepada Cikgu Wan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi, kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Terima kasih Cikgu Wan. So akhir sekali mungkin kita boleh buat sesi bergambar sebelum kita tamatkan. Okey, terima kasih Nisa sebab ambil sesi bergambar. Okay, terima kasih banyak cikgu. Dan semoga berjumpa lagi, semoga cikgu sihat-sihat saja. Dan semoga kami doakan juga semoga cikgu menjadi seorang pendidik yang memberi contoh pada guru-guru lain. Seperti kami juga lah insyaAllah. Saya doakan untuk kami juga untuk habiskan tamat pengajian kami insyaAllah tahun depan. Jumpa lagi.